السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini ayat 3, 4 dan 5 surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. صدق Allahul Azim. Maksudnya, dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepatnya, dan demi malaikat yang mendahului dengan lajunya, dan demi malaikat yang membahagi-bahagikan urusan, yakni menjalankan urusan dunia di atas perintah Allah. Ayat 3, 4 dan 5 Suratul Nazi'at mengakhiri sumpah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berhubung dengan makhluknya yang bernama para malaikat, yang telah kita baca sebelumnya ayat 1 dan 2 bulan lepas, berhubung dengan malaikat yang menarik nyawa dengan kasar dan malaikat yang mengambil nyawa dengan lembut. Malam ni kita sambung 3 lagi ayat yang menjadi penutup kepada kisah, yakni sumpah Allah terhadap makhluknya yang bernama malaikat, yang jumlah mereka terlalu ramai sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, Nabi beritahu sahabat, kalaulah aku boleh diizin Allah untuk mi'raj sekali lagi naik ke langit, nescaya aku akan membawa sebatang jarum, kata Nabi. Sahabat bertanya, untuk apa? Nabi kata, untuk aku bergurau senda dengan malaikat.
Maksudnya Nabi naik ke langit, penuh malaikat di langit. So Nabi bawa sebatang jarum, Nabi campak ke mana, kemudian Nabi buat-buat tak pandang, jarum tu kena ke malaikat. Itu dia punya banyak malaikat. Mari orang Melayu dia kerak tinggal selisih malaikat 44. Tinggal 44 yang Melayu sudah kerak itu jumlah malaikat. Mana ambil malaikat tinggal 44 entahlah. Sembang sikit kan selisih malaikat 44. Awak malaikat 44 tu selisih belah mana? Dia kerak tinggal 44 jumlah figure 44. Arba'ah wa arba'un tu ambil belah mana? Dalil mana? Yang tinggal malaikat 44. Melayu kerak ikut suka dia. Ini penyakit kita akhir zaman. Sembang-sembang lah bunyi cicak. Kata abang dah cicak abang. Betul kata cicak. Belajarlah sains. Cicak bunyi pasal apa? Ekor dia tersepit. Bukan dia mengiurkan apa kita sembang. Tapi Melayu macam tu. Betul kata cicak. Fikir betul. Cicak bodoh dia tahu apa? Malahan hukum membunuh cicak dapat pahala. Buka Bukhari, buka Muslim. Nabi suruh kita bunuh cicak. Tu dia pahala bunuh cicak. Kita bagi sokong lagi. Betul. Ni tak reti bila tak mengaji. Itu dia jadi. Baik. Malaikat ni banyak. Kita sambung malam ni 345 ayat 345. Beberapa lagi tugas malaikat yang Allah bersumpah atasnya. Ayat 3. Was-sabihati sab'a. Dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Allah bersumpah atas malaikat yang setengah tafsir sebut malaikat yang turun dari langit dengan laju itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril adalah malaikat yang cukup laju, yang membawa perintah Allah dengan begitu pantas sekali. Sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ada tak dalam dia melaksanakan perintah Allah Jibril yang besar tubuhnya ini, 600 sayap di sebelah kanan, 600 sayap di sebelah kiri. Itu sayap Jibril. Besar tak ada ayat. Nabi pernah tanya, ada ke momen saat yang Jibril ni hampir-hampir tak dapat laksana perintah Allah. Kalau istilah kata panik lah, takut tak sempat. Jibril kata ada. Iaitulah ketika Allah memerintahkan aku mengambil khibas di dalam syurga untuk digantikan dengan Nabi Ismail alaihi salam dalam kes sembelihan korban yang diajar disebut Allah falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu Ibrahim dan Ismail aslama kedua-duanya telah Islam, yakni menyerahkan dirinya. Wa tallahu lil jabin, jabin makna pipi. Lalu Ismail dibaringkan oleh Ibrahim, pipi dia jabin sentuh tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami menyeru, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah menunaikan mimpimu, telah membenarkan mimpimu. Jibril kata waktu nak ambil khibas, nak ditolak Nabi Ismail,
600 sayap on kiri kanan dengan tegur sekali on. Takut tak sempat. Teknik Jibril. Takut lagi Ibrahim tengih habis Nabi Ismail. Nak ganti dengan khibah, aku punya terjun, kata Jibril. Punya laju aku, tak tahu nak cakap. Semua on, habis tepur tu speed 5 lah punya nak laju. Alhamdulillah, kata Jibril, berjaya aku melaksanakan perintah Allah. Allah bersumpah atas kelajuan Jibril. Kalau tuan-tuan muslimat buka surah nama An-Najmi, surah bintang, kita jumpa ayat Allamahu syadidul quwa Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Awal-awal surah An-Najmi, surah nombor 53, masih lagi juzuk 27. Allah Ta'ala cerita tentang kelajuan Jibril yang Allah sumpah dalam juz Amma ini. Allah kata Allamahu, yang mengajar dia. Allamahu, hu ialah dhamir ghaib dalam bahasa Arab. Dhamir ghaib makna orang yang ketiga, tak tahu siapa, tapi dalam ayat itu ialah Rasulullah. Allamahu, yang mengajar dia. Dhamir ghaib, dia itu ialah Rasulullah. Yang mengajar dia, maksud dia yang bawa wahyu, beri wahyu pada dia, baca wahyu pada dia. Allah kata syadidul quwa. Syadid, quwa, kuat, quwatan, kekuatan kuat. Syadid, terlalu kuat. Belajar tajwid, syaddah, lantunan huruf syaddah. Kalau qalah lain, syaddah, sabtu dan sebagainya. Kuat dia, ayat tu kuat, huruf tu kuat. Baik. Yang mengajar Muhammad tu kata Allah, satu makhluk Allah yang syadidul quwa, terlalu kuat, gagah dia. Macam mana kuat dia? Allah beritahu, Dzu mirratin fastawa, dia berada nun jauh, ufuqil a'la, di ufuk yang tinggi. Di mana? Istawa, aras. Dua sana Jibril. Nak tengok dia laju cara mana. Tiba-tiba Allah suruh dia bawa wahyu bagi ke Nabi. Waktu tu Jibril duduk mana? Duduk sana, ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Kemudian bila Allah kata bawa wahyu ini, Allah bacakan wahyu, Jibril bawa. Tiba-tiba kata Allah, thumma dana. Dana dunia, makna dekat. Dunia dekat, akhirat jauh. Dana, thumma dana. Kemudian dia menjadi dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Muhammad itu. Dekatnya macam mana? Fakana qaba qausaini aw adna. Dekat dia dengan Muhammad itu qausaini. Qausaini isim dua, musanna, iaitulah dua busur anak panah. Daripada ufuk tinggi, Allah kata bawa wahyu, dia sudah sampai depan Nabi dengan jarak qausaini, dua busur anak panah. Jauh mana? Laju cara mana dia? Daripada ufuk tinggi, istawa aras, dia sampai depan Nabi di Makkah, dia sampai depan Nabi di Madinah. Jarak dia dengan Nabi qausaini, dua busur anak panah, au adna, atau lagi dekat.
Allahu Akbar. Mana kita nak bayang Allah yang maha gagah? Tuan-tuan, macam mana kita nak bayang Allah zat yang maha gagah? Setara makhluk dia nama malaikat pun pening kita nak fikir. Daripada ufuk tinggi Arab, tiba-tiba dah duduk depan Nabi dengan jarak 2 busur anak panah. Lalu apa dia buat? Wa auha ila abdihi ma auha. Lalu dibacakanlah wahyu apa yang Allah perintahkan untuk dibaca. Kemana kita nak bayang Allah yang menciptakan Jibril yang hebat itu? Kita nak bayang. Kemana kita nak bayang Allah yang menciptakan makhluk hebat itu? Tak boleh bayang. Maha gagah Allah, maha hebat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah bersumpah sebut Jibril ni? Sebab dalam 10 malaikat, hak wajib tahu 10. Jumlah malaikat tak terhitung. Melayu keras 44. Tak ada pasal semua. 10 ni kena tahu. Jibril, Mikail, Ridwan, Raqib, Atid, semua ni 10 ni wajib tahu. Wajib. Tidak tak sah iman. Tak sah iman. 10 ni mesti tahu nama mereka dan tugas masing-masing. Tuan-tuan muslimin muslimat, 10 ni ada ketua dia, nama Jibril, Sayyidil Malaikah. Dialah tok ketua. Bukan kata bagi 10 malaikat 9 bawah dia, semua malaikat Jibril kepala. Dia ketua. Satu. Yang kedua, tugas dia hebat. Yang kita duk sambut maulid siapa dia? Sambut hari lahir Nabi. Walau dalam berbagai-bagai versi tarikh yang dibahaskan, ada satu pandangan sebut bukan 12 Rabiul Awal. Ada satu pandangan menyebut 9 Rabiul Awal. Ini pandangan Ibnu Taimiyah Al-Jauzi, pandangan yang diraikan. Ada satu kumpulan ulama sebut 12 Rabiul Awal. Tak kisahlah pada tarikh. Tuan-tuan, apa ada pada tarikh kecuali tarikh pembubaran parlimen. Yang tu kena. Yang tu kena tahu. Apa Quran dia sebut ke tarikh? Tak. Quran sebut dah tarikh bila Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Satu tarikh pun Quran tak sebut. Allah suruh ambil pengajaran dia. Dia tidur bila, tidur pukul berapa, tidur apa semua, itu tak perlu. Yang penting, kenapa mereka ditidurkan Allah? Salasami'atin sinina wasdadu tis'a. 300 tahun dan kami tambah lagi 9, lagi 9, jadi 309. Ayat tu kena tahu. Mereka tak nak berkongkol dengan pemerintah yang zalim. Ayat tu kena tahu. Mereka tak reda dengan pemimpin yang kufur. Yang tu wajib ambil. Bila tarikh, usah sembah. 9 Rabiul Awal terima, 12 Rabiul Awal terima. Usah bergaduh buat tarikh. Yang penting Nabi Muhammad lahir untuk apa? Yang kenapa Allah bersumpah dengan Jibril? Wasabihati sabah, demi yang turun dengan lajunya, kata Allah. Sehingga ulama tafsir, itulah Jibril. Kenapa Allah bersumpah dengan Jibril? Tentu ada benda besar. Sebab awal-awal kuliah kita 2-3 tahun lepas kita sebut dah, waw qasam, bila Allah bersumpah, ia benda besar. Kenapa? Sebab Jibril bawa wahyu. Wahyu ialah perintah Allah. Wahyu itu tidak boleh direka-reka. Dan wahyu ini kena ada pembawa dia.
pembawa dia, nama dia Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni bukan dia reka-reka bawa wahyu. Tugas dia menyampaikan wahyu start Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 Rasul tu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub. Yang tu 25 tu wajib tahu. Ikut susunan. Jangan Adam jadi Muhammad lah kali Isa. Lingkup 25 kena susun. Seperti mana kita menyusun Rahman itu. Rahman, Abdul Razak, Husin, Mahathir, Abdullah dan Najib. Itu Rahman. Lepas tu aku tak tahu siapa. Bagaimana kita menyusunnya. Kita tahu. Oh, elok molek kena Rahman tu pun. Oh, lepas tu wallahu a'lam. Tak tahu, tak jumpa lah. Tuan-tuan, kalau itu boleh hafal, nama Rasul tu boleh hafal. Na'udzubillah. Allah Ta'ala letak mereka bagi wahyu bawa. Dan yang penting, bila pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambut maulid ni, kena reti sambut ajaran dia, sambut wahyu Allah. Yang tu dia maulid. Bukan nak bergaduh, bercempera. Bab-bab teknikal yang tak perlu bahas. Siapa bidan Rasulullah tak payah sembang dalam perbahasan panjang-panjang. Walaupun ada disebut dalam ilmu sirah bahawa bidan Rasulullah ialah ibu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang tu tak tahu pun tak apa. Duk kalau cari bidan Siti Aminah, kita beranak dulu siapa bidan? Ni habaq tak apa? Tuan-tuan lahir dulu siapa bidan? Tobat tak tahu. Gaduh apa? Bak bidan beranak sudahlah. Walaupun ada ulama sirah letak tak apa. Tak sah ada bergaduh benda-benda kecil. Tak sah. Yang penting Allah kirim Rasul untuk apa? Yang tu kena tanya dia. Walaupun dia adalah manusia basarun seperti kita, makan, minum, gelak, ketawa, kahwin, beranak, pinak. Tapi Allah suruh kita ikut dia. Kenapa? Tentu ada sebab. Tentu kita wajib faham untuk apa dia dilahirkan. Untuk apa Allah kirim dia di dunia. Tuan-tuan muslimin muslimah, yang ini kita ambil, baru kita nampak bernilainya Rasul. Iaitulah ambil ajaran dia, hadapi manusia, akhlak kaum manusia yang akhlak sekarang sudah jatuh hancur semua. Waktu Rasulullah lahir, akhlak macam mana? Sebelum Nabi lahir, akhlak orang Makkah macam mana? Terburuk. Tak ada ayat nak sembang. Mari ambil satu dua contoh. Dia nampak maulid ni apa? Bukan sekadar bagi anugerah tokoh-tokoh tertentu. Tahniahlah mufti tuan-tuan dapat anugerah. Bukan sekadar habis di situ. Tetapi memahami apa dia yang Nabi bawa. Dan untuk apa di saat dia lahir. Apa benda yang berlaku. Tuan-tuan muslimin muslimah. Sering kita dengar firman Allah. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Juz amma mudah. Allah Ta'ala cerita tamadun orang-orang Makkah. Nak nampak maulid ni apa dia? Tamadun kehidupan orang-orang Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal
antara kerja dia ialah rehlah. Rehlah ni li'ila fi Quraisy, ila fihim rehlah. Rehlah ni pengembaraan. Mengembara, jalan, jaulah boleh juga. Rehlah, jaulah, tak kisahlah. Quran sebut rehlah. Baik. Rehlah dalam bentuk apa? Niaga. Untuk ingat bodoh Abu Jahal. Niaga pula bila? Dua musim. Syita wa Saifi. Syita musim sejuk. Saifi musim panas. Syita berniaga di Yaman. Musim sejuk pergi Yaman. 6 bulan baru balik. Saifi musim panas pergi Syam. Syam dulunya Jordan, Syria, Palestin. Itu Syam. Bodoh. Entah orang berniaga ni dia mesti ada ilmu, pandai, paling tak ada lah. Dia mesti pandai mengira duit. Sampai peringkat universiti, kita ada BBA, MBA. Kita ada business, Bachelor in Business Admin. Kita ada Masters in Business Admin. Sampai belajar peringkat universiti, macam mana nak niaga. Abu Jahal kepimpinan masa niaga bukan dua kuih hapuk di pasar malam. 6 bulan pergi Yaman, 6 bulan pergi Syria. Bawa laba untung ratus ribu dirham. Bodoh ke mereka nya? Dah. Habis kenapa dipanggil mereka masyarakat jahiliyah? Orang Melayu ni jahil ni bodoh lah. Baik, bodoh tu sudut apa? Tak reti berniaga ke? Jangan tuan-tuan. Orang Arab lah paling expert berniaga. Kita pergi Makkah, kita pergi Madinah, naik letih tengok mereka berniaga. Punya hebat. Itu dah turun-temurun dia. Daripada kayu sugi hak pendek-pendek, duk lepak tepi Masjid Haram, duk jual kayu sugi serial-serial. Sampailah kepada bisnes yang besar. Di Sofitel, di Hotel Hilton, apa semua Arab. Walaupun workers dia Bangla mungkin, tapi Turki dia Arab. Itu dah turun-temurun. Hebat mereka berniaga. Sampai Abu Jahal ketika Kaabah dilanda banjir, Kaabah runtuh. Waktu tu umur Nabi 35 tahun. Kaabah runtuh, paruh Kaabah runtuh. Abu Jahal panggil mesyuarat semua pemimpin, leader-leader kaum, puak-puak Bani Hashim, Bani Tamim, Bani Umayyah. Ketua ni dipanggil mesyuarat yang dipengerusikan oleh Abu Jahal. Nabi pun hadir mesyuarat. Abu Jahal keluar arahan, iaitulah hendaklah wang yang digunakan untuk membina balik Kaabah yang mulia ini adalah wang untung berniaga Syria dan Yaman. Jangan sekali-kali, kata Abu Jahal, kamu menggunakan wang Arab, judi dan pelacuran, kerana wang itu kotor, kata Abu Jahal. Punya warung dia. Bukan bayar. Dia minta duit daripada hasil berniaga. Dia pun tahu haram. Ini tak boleh nak beza duit zakat pun kebas. Tak peduli. Aduh. Tak ada dia peduli. Sapu petu cari dalil. Boleh herat tak boleh. Tambah asnaf ke-9. Abu Jahal tahu ni duit haram jangan pakai. Warok. Kalau tuan-tuan buka nak tengok warok satu lagi Abu Jahal. Ada dalam Quran warok. Apa ayat? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun.
189 Al-Baqarah. Itu ayat Waraq Abu Jahal. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang ahillah. Hilal. Hilal apa? Bulan sabit. Satu hari sahabat tengok kat langit bulan sabit. Sahabat pun tanya Nabi, ya Rasulullah, tu apa tu? Awak dia jadi sabit macam tu? Kalau penuh, tak payah tanya Nabi lah, tanya saya boleh jawab. Sabit. Hilal dia panggil. Koperasi hilal. Sabit. Nabi jawab, Qul. Jawab oleh wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Yang tu kata Nabi bulan sabit. Dua fungsi dia kata Nabi. Pertama, mawaqitu linnas. Mawaqit. Melayu kata waktu. Time. Waktu tu cakap Arab. Mawaqit. Nak tentukan waktu bagi manusia. Awal bulan sabit. Paruh penuh 13, 14, 15. Lepas tu dia datang balik paruh, dia sabit balik awal bulan. Tengok tu, tahu tu filem-filem lama Nordin Ahmad. Tunggulah kepulanganku 3 purnama. Dan Nordin Ahmad besar dekat Piramli dalam filem Semerah Padi. Hudud Semerah Padi. Hayun tak ada ayat koyak enggak. Tu hudud Semerah Padi dia panggil. Tunggu aku balik 3 purnama kata Nordin Ahmad. Petri Piramli pun sagai dalam filem tu kena hudud dua-dua. 3 purnama tu apa makna? 3 kali bulan penuh baru aku balik. Waktu tu tak ada kalender lagi, Google pun tak ada. So, kena pakai 3 purnama. 3 kali bulan penuh. Boleh amat kali Mawaqitu linnas, menentukan waktu untuk manusia. Yang kedua, wal hajj. Bila nak buat haji. Waktu tu musim nak buat haji, kena tengok bila bulan dan sebagainya. Baik. Dalam ayat tu Allah kata, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Ada ayat tentang rumah dan pintu. Ayat 189 Al-Baqarah cerita rumah dan pintu. Cerita apa? Cerita Waraq Abu Jahal tak kena tempat. Apa dia? Waktu nak buat haji, sebelum start musim haji tu, zaman jahiliah punya haji, Abu Jahal akan keluar arahan. Arahan dia, setiap rumah mesti buat suatu pintu di belakang, pintu baru. Pintu baru. Pintu depan ada, buat satu pintu. Tukang buat pintu lain di belakang. Habis-habis buat kerja haji, wukuf Muzdalifah, Islam ajar wukuf Arafah. Mereka buat semua. Tahlul sampai Marwah, tahlul depan 3 berhala. Tahlul depan 3 berhala. Habis-habis tahlul, Abu Jahal pun istihar. Sekarang kita semua sudah bersih, suci, sesuci-suci je. Dah buat haji? Maka sekarang balik rumahmu, kata Abu Jahal. Jangan kamu masuk ikut pintu depan rumah. Masuklah ikut pintu belakang. Rumah baru pintu buat tu. Pintu depan jangan masuk. Sebab pintu tu pintu kotor, kata Abu Jahal. Sebab sebelum buat haji, pintu itulah kita bawa masuk pelacur. Pintu itulah bawa tong arak. Pintu itulah bawa duit judi. Kotor, kita dah bersih, suci dalam debu. So nak dapat mabrur, kena ikut pintu belakang. Punya Waraq
Kalau masuk ikut pintu depan tu, haji mardud, ditolak Allah. Sebab pintu tu duk bawa benda tak elok, lalu bawah tu. Oh, warok dia. Dia sebuah pintu baru di belakang. Bila habis, ikut pintu belakang tu. Baru mabrur, hajjan mabruran. Dia pun tahu tapi tak kena gaya. Allah marah dalam ayat tu. Allah kata takwa tu bukan masuk pintu pula pintu depan. Takwa tu kata Allah, kebajikan tu kata Allah ialah takwa. Dia bukan kira pintu mana hang masuk. Allah menyanggah adat jahiliah Abu Jahal. Dari ayat 189 Al-Baqarah. Nak apa-apa, dia pun fikir juga nak buat baik tu pun tak kena gaya. Pak ni aku duit banyak. Pergi jahiliah pasal apa? Ambil satu sudah. Ayat 58, 59 Suratul Nahli, surah Lebah. Itu ada jahiliah dalam Quran. Apa dia? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Tuan balik buka Suratul Nahli, surah Lebah, surah nombor 16, ayat 58, ayat 59. Tuan-tuan muslimat akan jumpa kenapa Allah utus Nabi. Kenapa Rasul perlu datang? Wajib. Allah utus dia. Perlu manusia, wajib manusia terima. Hak Allah nak utus, itu hak Allah. Manusia wajib terima. Utuh Rasul ke tak utuh Rasul, itu hak Allah. Tak boleh paksa Allah, itu hak dia. Tapi wajib manusia terima. Sebab 58, 59 menjadi dalil salah satu sebab kenapa Rasul perlu datang. Allah kata, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila salah seorang di antara mereka dikhabarkan, busyra, diberi khabar dengan bil unsa, kelahiran anak perempuan. Katalah Abu Sufyan, bini dia beranak, anak perempuan. Abu Jahal pun, Abu Sufyan tak mau dengar tu, tak mau tengok pasal lelaki ke perempuan. Tiba-tiba Abu Jahal kata, congratulations, you dapat a new baby girl. Awak dapat anak perempuan bil unsa. Abu Jahal tahniah dekat Abu Sufyan. Allah kata, zalla wajhuhu muswaddan. Zalla, zal makna mendung, lindungan, makna muka dia murah. Muswaddan, muswaddan, ada kalimah aswad. Aswad apa? Hitam. Mukanya mendung, merah kehitam-hitaman. Wa huwa kazim, sambil menahan marah. Kita orang congratulations, alhamdulillah. Baik itu Tok Sadok kalutlah nak buat Rasulullah idola seks, tak payahlah. Kamu sambut maulid dok nampak Nabi, dok buat forum Rasulullah idola seks, buat apa? Kamu nampak Nabi bawa kerja seks lah. Utuh pandai perempuan. Nabi berjuang dan patah gigi geraham, pecah pipi di medan Uhud. Saya
seperti Nabi yang berat, dipanah, dibakit di belakang baju besi sampai 2-3 minggu. Nabi sakit tengkuk selepas perang Uhud kerana hantaman pedang musyrikin Makkah dalam perang Uhud. Kamu nampak Nabi idola seks sahaja, bankruptnya kamu. Marah sungguh kita. Tuan-tuan, seks ni tak payah forum-forum. Reti dia. Mana ada seks halal, mana ada seks suci. Seks ni dua ya, haram halal. Kamu dengan bini halal, kamu dengan pelacur haram. Nikmat kamu haram, sama. Natang tu lah pun. Ada anak saya nikah bulan 6 tahun lepas, tak ada apa ajar pun. Tak lama lagi aku jadi datuk, alhamdulillah. Tak ada ajar pun. Bila tak ada apa, dah muntah-muntah weh, habis. Tak ada ajar, mestilah dia nya. Itu nafsu. Cuma nilai halal haram itu saja. Oh miskin, nampak Nabi idola seks semata-mata, na'udzubillah. Tahu Nabi datang, Abu Sufyan beritahu, Abu Jahal beritahu, merah padam muka. Pasal anak perempuan, suwi, sial. Lepas tu Allah beritahu, yatawara minal qawmi min su'i busyurabih. Apa dia buat? Dia menyuruh mengasingkan diri dari kaum dia. Malu. Oh, malu. Duk jauh-jauh beli teh tarik, seorang buah pokok. Tak join dah. Lalu duk join kedai kopi, empuk meja sembang derai seokok sekali. Dengar-dengar dapat anak perempuan, yatawara minal qaumi. Dia melarikan diri, menjauhkan diri dari kaum dia. Malu. Duk terus terang. Teh tarik. Zorang. Sambil duduk fikir, kata Allah, ayumsikuhu ala hunin. Adakah aku, sambil seorang duduk fikir, adakah aku nak bela dia ala hunin, atas kehinaan? Maksudnya bila aku bela dia, confirm kutu, orang akan hina kutuk aku. Malu aku. Fikir nombor 2 pula, am yadussuhu fit turab, atau kambus masuk dalam tanah. Tanam. Fikir 2 tu ya. Nak bela tak bela sat lagi. Oh, budak hai kutuk aku tak ragut lah. Bela anak perempuan lah. Anak perempuan kan sial, suwe. Apalah. Kalau aku bela. Jawab dia, fit turab. Ambil cangkul, gali-gali, lempar dalam. Tanam anak perempuan hidup-hidup. Antara tempat kita bawa jamaah dalam program tambah jalan iman, jalan-jalan tambah iman dalam program haji umrah. Antara tempat kita bawa melawat ialah perkuburan Syubaikah. Di mana perkuburan Syubaikah ni dia belakang Masjidil Haram. Perkuburan Syubaikah ni ada 2 benda besar. Pertama, situlah Sumayyah, wanita pertama yang syahid, situlah kubur dia. Sumayyah, mak kepada Ammar, mak kepada Abdullah, suami dia Yasir, Arab Yasir. Sumayyah itu negro Afrika, negro hitam macam Bilal, Sumayyah. Tapi perempuan mulia, Allah pilih negro Afrika sebagai perempuan pertama untuk syahid di bumi Makkah. Allahu Akbar. Yang kedua, di situ ada, di situlah Syubaikah itu, kawasan dulunya orang-orang jahiliyah tanam anak perempuan hidup-hidup, situlah Syubaikah. Kita bawa jemaah berdoa depan, doa untuk Sumayyah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, normally selalu mereka akan ambil yang nombor 2, tanam. Rasul datang bimbing awak, jangan bunuh.
Jangan kata anak sial, jangan. Jangan kata anak perempuan sial, lelaki aja elok, dah. Walaupun ada anak-anak murid saya, ada yang anak lima jantan. Kepingin anak perempuan. Tak, lepas juga keluar. Cuek, jantan pula. Ini jadi mangsa teruk. Jantan pula. Ada yang 7 jantan. 7 benda ni. Dan yang kita kuliah, kita main buat ayat betul. Di Pendang saya pernah kena buat ayat betul. Tak, tolong jampi saya kata pening kan sakit ke apa? Nak terang hati ke apa? Kok boleh anak perempuan cuai ke apa? Hai! Dia bukan boleh jampi-jampi. Ni kehendak Allah. Dia kata, okey lah ni kan, kerana okey. Tak okey tak anak 7 tu. 7 jantan lah Ustaz. Tak larat nak pergi hantar. Mau terima seorang perempuan. Pula. Kita pun jampi bagi. Baca sikit doa-doa apa semua bagi. Dia pegang naik motor. Kemas tu. Takut lagi lucut jatuh ayatnya ya. Terus lagi nak minum lah. Aduh. Ada yang anak 8 perempuan nak jantan tu lah. Macam-macam. Bagi kita lelaki ke perempuan, syukur pada Allah. Rezeki. Tak ada dikira. Tapi adat jahiliah macam tu. Tu kita tak sembang lagi arak. Arak bukan minum gelas. Sayyidina Umar peluk tondram. Sayyidina Umar minum arak tondram tuan-tuan. Gelas ni baru hangat kuping telinga. Sayyidina Umar tondram angkut dia minum. Berhala 360 punya banyak Tuhan. Sayyidina Umar kata kami ada satu hari tu dalam setahun, kami ada satu hari kena sembah semua Tuhan tu daripada 1 sampai 360. Sayyidina Umar kata start subuh sampai maghrib tak habis. Duk cakap depan patung bodoh. Duk minta macam-macam dia duk bodoh itu. Kata Umar tu tak dia tahu apa. Dia Sayyidina Umar tergelak senyum seorang-seorang. Waktu dia dah jadi khalifah, dia senyum seorang-seorang. Bila Abu Hurairah tanya awak senyum, dia kata aku duk fikir zaman bodoh dulu. Zaman bodoh dulu. Waktu aku berniaga, kami bila berniaga, kami akan bawa sama kami punya berhala tu. Oh, bila jalan jauh pi Yaman, pi Syria, kami pikul berhala. Dan ada berhala tu kami buat daripada kuih muih manisan. Tapi patung, tapi kuih. Kami bawa pikul. Sampailah suatu hari kata Umar, kami kehabisan makanan. Kami mesyuarat macam mana nak buat. Seorang mencadangkan. Duduk ada orang. Umar kata tak boleh hati Tuhan. Takkan apa nak berdarah Tuhan, kata Umar. Sahabat ni member kata hari ni tak ada Tuhan. Kira halai sudah. Tuhan lagi buat balik Makkah. Boleh buat sukati ya. Umar bertegas. Umar kata tak boleh makan Tuhan. Umar kata lama-lama lapar aku bertajung pergi makan. Umar kata punya bodoh kami. Mana ada orang makan Tuhan kami. Tuhan kena makan dan bayang. Kepak korang sikit ngak-ngak. Lama tak ada apa. Yang biji-biji mata selesai. Saya nampak cerita. Punya bodoh. Mau Nabi tak datang. Mau Rasul tak dikirim Allah. Bodoh. Sampai tak ada ayat. Hampa buat patung. Sampai makan balik. Hampa anggap Tuhan. Sampai kata berdosa makan Tuhan. Allah. Sampai Omar kata kebodohan kami maksimal. Tak ada ayat nak apa. Maksimal. Itu tak masuk lagi cerita Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh ni tokey berhala. Anak masuk Islam dah. Ya ayah dia ketegak nak mampu. Kemana nak buat ni?
atau kita kena buat satu. Anak kata apa? Kita angkut berhala dah, kita lempak dalam tongkai. Ada satu sakungan najis, lempak dalam. Pagi-pagi Amru bin Jamuh tengok Tuhan tak ada. Oh, Tuhan dah hilang, dia nak sembah. Tengok tak ada. Merayu anak tu intai sebelah pintu. Tuhan, anak berjalan pergi mana pula? Dia pun jalan, tengok duk terbenam, tinggal kaki yang kepala terbenam. Dan tontai Amru bin Jamuh ambil, bersih. Kesian, hang buat tak apa. Siapa lah pilih hang ni? Tolak lu. Sampai tahap macam tu anak mereka buat. Amru bin Jamuh masih tidak melihat kebenaran. Sehinggalah akhirnya terbuka pintu hati dia. Sampai dah limpak dalam tontai, tak faham lagi, entahlah. Takkan Tuhan hantar reti benda kotor pun dia selam juga. Tuhan kepala otak apa? Tak faham lagi. Oh, sampai tahap tu. Tak perlu Rasul. Perlu. Nak ajar Allah ajar. Nak ajar Islam kena ikut. Tamadun bagus dah. Berniaga bagus dah. Tapi jahiliyah lawan Nabi halal haram. Baik itu ayat mudah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Suratun Nahli ayat 36. Dan demikianlah kami bangkitkan bagi setiap umat itu seorang rasul. Kerja dia an ya'budullah, ajar kita sembah Allah macam mana. Semana nak sembah Allah? Dah sembah Allah, wajtanibut taghut. Wajtanibu, wa itu, waw itu, waw apa? Waw apa? Bukan waw qasam, bukan waw araf, tapi waw apa? Waw apa maksud? Iaitulah dua-dua kena buat. Anak budullaha wajtanibu, wa itu waw apa? Yakni engkau sembah Allah, wajib jauhi taghut. Itu mengaji Arab kena reti. Bukan kau sembah Allah, kau sokong taghut, tak boleh. Penyembahan batal. Sebab Nabi Allah kirim untuk ajak kita sembah Allah, lawan taghut. Dia bukan sembah Allah, sokong taghut. Taghut jamak daripada togo. Togo makna melampaui batas. Inna lamma toghol ma, sesungguhnya air itu melampau. Istilah dia banjir. Kita boleh kata toghol ma, air yang melampau. Togo melampau, alma air. Itu equal tu banjir. Togo mufrad, taghut jamak, melampaui batas. Kalau isteri kita pergi supermarket, hypermarket, dia beli beg tangan, katalah dua buah beg tangan, itu normal lah. Satu harga 120, ada balance lagi 380 sebab baru dapat 500. Katalah dia beli dua 500 tahun tu. Katalah dia beli dua. Dia beli dua beg tangan, jumlah RM240. So ada balance RM260. Dari nah lah, okey, tak ada apa. Tapi kalau dia pergi hypermarket, dia beli beg tangan 22 buah, lampau. Tu tahu tak? Atau dia beli beg tangan harga RM385,000, lagi turun. Lagi melampau. Lagi banyak duit. Tu tahu dah melampau. Yang tidak-tidak dia kerja. Itu dia. Allah Ta'ala ajar engkau sembah aku
mesti jauhi. Wajtanibu. Ijtanib maknanya jauhi, bawa lari dirimu daripada taghut. Allah kata haram, dia kata halal. Allah kata halal, dia kata haram. Jauh pokok ni, jangan duk join. Tak usah, sebab wow apa? Ngaji Arab dengan baca Quran aja. Tak faham kita. Dalam bentuk kita tidak faham apa kehendak Allah. Nabi datang ajak kita sembah Allah dan lawan taghut. Tak ada nak pasal kita nak buat lebih kurang dengan benda-benda yang melampaui batas. Nabi datang perbetul akhlak yang kita rasa sekarang sudah hancur. Sambut maulid, sambut wahyu dia, sambut perintah Allah. Tengok anak bini kita, tengok jiran keliling kita, tengok masyarakat kita. Ayo kita perbetul dengan wahyu itu. Tu Allah sumpah malaikat Jibril. Benda besar. Kita tak rasa besar. Apa ucapan yang di Pertuan Agong hari? Agung pis punya molek. Agung kata di antara benda kita kena ambil dari maulid ni, kata dia, ialah membetulkan tasawur Islam dalam diri masyarakat dan keluarga. Kena betulkan pandangan terhadap tasawur Islam. Itu antara ucapan yang sempat kita take note. Apa dia? Tasawur apa? Gambaran. Suar gambar. Tasawur gambaran Islam. Kita kena ajak masyarakat lihat Islam dalam gambaran yang benar yang Nabi ajar. Berapa ramai masyarakat hari ini yang nampak Islam, sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, tahlil, arwah, mentak darah. Last sekali dah tahlil mentak darah. Lagi golek, lagi laju ayam sampai lagi. Tuhan, politik tak ada dalam Islam. Tak, mana ada politik. Imam Ghazali contoh. Imam Ghazali itu ahli sufi. Kitab di mana yang tak sembang tasawuf? Beritahu. Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, tak sembang Sairus Salikin, Hidayatus Salikin. Imam Ghazali ni orang tasawuf. Tasawuf ni kira tasawuf lah. Makan warung, ambil sikit-sikit, kita betul-betul tasawuf. Makannya berhenti sebelum kenyang. Itu tasawuf. Kita tasawuf. Selagi tak sendawa, tak berhenti. Kalah kita. Yang tu kita malu dengan Allah, malu dengan Rasul. Imam Ghazali yang tasawuf tu pun, tuan-tuan buka Ihya Ulumuddin, dia tulis satu bab imamah, bab kepimpinan. Dia pun ajar politik. Dia tulis bab imamah, leadership. Itu politik lah, orang kata siasah. Kita tak kena mengenal tak dia Islam ni takat ni lah. Kita semua maulid sembahyang dah hitam surga. Saya habak lama dah kan. Saya teradahi member kita 3 terus. Saya sebut lama dah. Kalau nak kira dahi ke surga member kita mendahului. Mereka pergi dulu 3. Jangan nak kira dahi. Kepatuhan, ubudiyah kepada Allah. Takat mana kamu sembah taat pada perintah Allah, dan takat mana kamu menjauhkan diri daripada puak-puak pelampau agama. Yang pandai-pandai meminda, menukar apa yang diajar oleh Allah dan Rasul. Sebab itu tengok dalam naskah